Selamat datang ke channel Nazair Abdullah. Channel membahaskan berkaitan alam perbonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini saya akan kongsikan kepada anda cara mudah kita menanam stek daripada pokok bougainville. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada kali ini, silakan anda aktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu mengembangkan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya ada sediakan beberapa bahan untuk kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville ataupun ranting pokok bougainville. Okey. Tipsnya ialah teman-teman ya, pertama sekali untuk anda menanam pokok bougainville dengan hasil yang akan tumbuh insya-Allah, cara mudahnya pastikan anda mencari cabang ataupun ranting daripada pokok bougainville yang agak matang. Seperti ini teman, agak matang ya. Okey, bagaimana ciri-ciri yang cabang yang sudah matang? Ciri-ciri yang pertama teman-teman ya, cabang batang dan ranting ini sudah berwarna agak ya coklat tua ya, ke coklat tua sikit. Okey, itu tanda satu cirinya. Cabang tersebut ataupun ranting tersebut sudah matang. Lepas tu kemudiannya yang keduanya daunnya sudah agak tua ya, warna hijau tua seperti ini. Okey, dah agak keras. Okey, itu adalah antara ciri-ciri cabang daripada pokok bougainville ataupun ranting daripada pokok bougainville yang sudah matang. Sama ada itu pokok bougainville varigata ataupun pokok bougainville lain-lainnya. Okey, sama saja. Okey, ciri-cirinya sama saja, tidak ada yang perbezaan yang ketara. Okey. Kemudian teman-teman, pastikan anda mengambil cabang ataupun ranting daripada pokok bougainville ataupun pokok bougainville kertas ini yang sehat sepertinya. Sudah pastinya yang sehat. Apabila anda mengambil cabang yang sehat, sudah pasti nanti hasil anda akan tumbuh yang sehat juga. Okey, itu berkaitan dengan cabang ataupun ranting yang anda ambil untuk anda gunakan untuk anda tanam stek cabang daripada pokok bougainville anda. Okey. Kemudian teman-teman, yang kedua ialah pastikan anda menggunakan media tanam. Ini media tanam mana? Ini yang media tanam. Ini ada campuran daripada sepihan batu bata ya, sepihan batu bata, tanah bakaran sisa sampah ya, teman-teman. Okey, tanah bersih, pasir kasar, sekam padi. Okey, itu adalah beberapa bahan-bahan yang saya gunakan untuk jadikan sebagai media tanam untuk saya menanam stek pada cabang pokok bougainville pada perkongsian saya pada kali ini. Anda juga boleh menggunakan tanah biasa, teman, tanah suci biasa, iaitu tanah seperti yang anda boleh ambil daripada pohon pokok bambu ya, ataupun buah pohon pokok pisang, ataupun tanah daripada reputan-reputan dahan ataupun batang daripada pokok kelapa sawit. Okey, boleh juga digunakan. Ini tergantung kepada bahan yang mudah untuk anda dapatkan. Okey, itu yang penting. Okey. Lepas tu teman, kita kena sediakan bahan-bahan untuk anda kita menanam. Di sini saya menggunakan pasu plastik seperti ini ya teman. Yang penting anda perlu membuat lubang di bawahnya. Okey, buat lubang, lepas tu gunakan perangkap nyamuk sebagai bahan untuk menghalang daripada media tanam kita keluar daripada pasu ini. Okey, anda juga boleh menggunakan apa-apa lain bahan, sepertinya anda boleh menggunakan polypack ya. Anda juga boleh menggunakan bekas-bekas botol air. Okey, boleh saja digunakan. Yang penting sesuai untuk anda menanam stek anda. Okey, kemudian sediakan air hujan teman. Ini adalah air hujan ya teman. Jangan menggunakan air pipe ya, kerana air pipe mengandungi klorin. Klorin tidak sesuai untuk pertama kali kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville. Okey, kerana ia tidak sesuai. Okey, lepas tu untuk membantu mempercepatkan proses tumbuh akar, gunakan serbuk perangsang akar. Anda boleh beli di kedai-kedai menjual barang pertanian. Okey, ini sangat membantu. Ataupun anda juga boleh menggunakan bahan perangsang akar secara semula jadi ataupun alami, iaitu seperti bawang putih, bawang merah ya, kulit pisang ataupun bunga lidah buaya juga boleh digunakan. Ataupun anda hanya menggunakan air hujan juga boleh digunakan. Okey, untuk perkongsian pada kali ini saya menggunakan serbuk perangsang akar berbentuk serbuk seperti ini ya, sebagai bahan untuk kita membantu mempercepatkan proses tumbuhnya akar pada stek cabang pokok bougainville kita nanti. Okey, lepas tu sediakan gunting ya teman, gunting tajam untuk memotong. Okey, lepas tu sediakan mata pisau cukur ya teman. Ini adalah mata pisau cukur ya. Okey, ini adalah mata pisau cukur. Teman. Okey, kita potong dua ya. Okey, boleh untuk kita melakukan pengupasan nanti. Okey. Seterusnya teman-teman, apa yang anda perlu lakukan ialah pertama sekali kita ambil cabang daripada pokok bougainville kertas kita tadi ya teman. Apa yang kita perlu lakukan di sini ialah kita potong semua teman ya. Kita potong semua ya. Kita potong semua daun-daun yang terdapat pada cabang pokok ini ataupun pada ranting pokok ini. Kita potong ya. Kita buang semua daun ini macam tu. Okay, kita buang teman ya. Kita potong semua daun. Kita potong macam tu ya.
Okay. Apakah tujuan kita memotong daun-daun ini, teman-teman? Okey, tujuannya adalah untuk membantu mengurangkan stres pada pokok ini dan nanti membantu stek cabang pokok bougainville kita ini akan memberi ruang kepada pertumbuhan tunas-tunas ataupun pucuk-pucuk baru nanti, kerana nanti ia akan membantu menyalurkan nutrisi makanan terus kepada tunas-tunas baru nanti ya. Itu adalah tujuan mengapa kita perlu melakukan pemotongan ataupun pemangkasan pada daun-daun ini. Ya, kita potong daun-daun. Okey. Kemudian teman-teman kita tinggalkan beberapa daun ya. Kita tinggalkan beberapa daun pada stek pokok ini. Okey, kita tinggalkan begitu lebih kurang macam tu. Okey, kita tinggalkan sedikit daun. Kemudian teman kita potong sedikit, kita buat sejikal lebih kurang sepanjang ini ya. Jadi kita potong di sini lagi sikit. Kita potong di sini ya. Okey, kita potong macam tu lebih kurang jadi panjang macam tu ya. Okey, panjang macam tu lebih kurang macam tu. Okey. Kemudian langkah seterusnya teman-teman apa yang kita akan lakukan di sini ialah kita akan lakukan pengupasan dulu pada bahagian ujung pangkal teman-teman. Kita kupas itu. Kita buang kulit ataupun kita sayat ya, kita buang kulit. Kenapa kita perlu membuang kulit mana? Ini adalah tujuan untuk memperbanyakkan ruang untuk tumbuh akarnya nanti. Okey. Jadi apabila kita melakukan pengupasan di sana, nanti ruang untuk akar tumbuh akan menjadi banyak dan akar tumbuh dengan banyak insya-Allah. Okey, kita gunakan pisau jilid teman-teman ya. Berhati-hati ya kerana pisau ini sangat tajam ya. Okey, kita kupas. Teman-teman ya, kita kupas ya. Pastikan anda sentiasa berhati-hati semasa melakukan pengupasan ini teman, kerana pisau jilid ini memang tajam ya. Pastikan anda sentiasa berhati-hati. Okey, kita buat kulit seperti itu. Okey. Itu teman. Nampak? Kita buang macam tu ya. Kita kupas kulit dia macam tu. Okey. Lepas tu teman-teman apa yang kita akan perlu lakukan sekarang ialah kita sediakan serbuk perangsang akar ini tadi teman-teman ya. Kita buka ya. Kita buka. Kemudian apa yang kita perlu lakukan ya, kita ambil stek daripada cabang pokok bougainville tadi, kita celupkan ke dalam serbuk perangsang akar ini macam tu. Dah. Okey. Kemudian teman, kita biarkan sekejap ya. Biar serbuk daripada perangsang akar tadi menyerap ataupun diserap oleh cabang pokok bougainville kita tadi ya. Okey, kita letakkan dulu ya. Kita letak tepi dulu sementara kita menunggu serbuk perangsang ini akar ini diserap oleh stek daripada stek cabang pokok bougainville kita nanti ya. Jadi kita tepi dulu. Sementara itu kita akan sediakan bahan media tanam kita tadi ya. Okey, sediakan bahan media tanam kita tadi. Okey. Kita sediakan media tanam untuk kita menanam. Okey. Pertama sekali teman, kita sediakan bekas ini pasu tadi, pasu plastik ya. Pastikan anda membuat lubang yang besar teman. Ini adalah untuk mengelakkan air yang banyak berlebihan di dalam ini nanti. Jadi apabila kita membuat lubang yang besar seperti ini ya teman, ini akan membantu melancarkan air keluar daripada pasu ini nanti. Okey, itu adalah tujuan mengapa kita perlu membuat lubang pada pasu kita ini ya, lubang yang agak besar seperti ini. Okey. Kemudian kita sediakan media tanam. Okey teman-teman, kita sediakan media tanam ya. Okey. Untuk penanaman stek seperti ini teman-teman, anda boleh menggunakan dua keadaan media tanam ya teman. Sama ada anda menggunakan media tanam itu dalam keadaan basah ataupun anda menggunakan media tanam itu dalam keadaan lembap saja. Ini adalah tergantung ya teman. Tergantung bagaimana keadaan semasa anda melakukan penanaman stek tersebut. Okey. Sekiranya anda menanam stek pada musim hujan, anda digalakkan untuk menggunakan media tanam hanya dalam keadaan agak lembap saja, tidak terlalu basah. Kerana pada musim hujan memang cuacanya agak lembap, jadi kita tidak perlu menggunakan media tanam yang terlalu basah. Dan seandainya anda menanam stek daripada cabang pokok bougainville anda semasa dalam keadaan musim panas, anda sangat digalakkan untuk menanam dengan menggunakan media tanam yang basah 100%. Okey, untuk di sini teman-teman, menaikkan di sini tempat saya musim agak hujan ya, agak lembap, jadi saya hanya menggunakan media tanam dengan keadaan lembap. Jadi saya tambahkan sedikit air ya untuk media tanam ini. Saya tambahkan sedikit air teman-teman ya. Okey, saya tambah sedikit air agar media tanam ini berada dalam keadaan lembap saja. Okey, tidak terlalu basah.
ya. Kita gaul dulu. Oke, bila kita dah mendapati media tanam ini sudah dalam keadaan lembab ya, baru kita boleh mula untuk meletakkan media tanam ini di dalam pasu itu nanti ya. Oke, macam itu teman. Oke, baiklah teman. Kita punya media tanam pun sudah selesai kita aduk-adukkan. Oke, ingat teman-teman, yang penting di sini gunakan media tanam yang bersifat poros dan gembur ya. Ini kita penting. Oke, ini sangat penting untuk membantu mempercepatkan stek daripada cabang pokok bugambil Anda akan cepat tumbuh ya, terutamanya untuk cepat tumbuh akarnya. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke media tanam ini ke dalam pasu ini ya. Oke. Bismillah. Ya. Masukkan ya. Masukkan ini. Ingat teman, masih ingat lagi tak apa yang kita perlu lakukan apabila kita telah selesai memasukkan media tanam dalam pasu ini ataupun bekas ini? Apa yang kita perlu lakukan? Masih ingat lagi kan? Oke, kita perlu melakukan pemadatan. Kenapa kita perlu memadatkan teman? Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan stek daripada cabang pokok bugambil kita itu nanti bergoyang, tidak kukuh ya teman. Apa yang berlaku sekiranya stek daripada cabang pokok bugambil kita itu tidak kukuh, bergoyang, ini boleh menyebabkan stres kepada stek cabang kita itu. Ini juga boleh mengakibatkan stek cabang kita itu tidak akan tumbuh kerana ia tidak padat dengan media tanam kita. Jadi mungkin besar kemungkinan stek antara sebab stek apabila kita menanam stek cabang pokok bugambil tidak hidup ataupun mati teman, itu adalah sebabnya kerana stek yang kita tanam itu dalam keadaan yang tidak kukuh ya, bergoyang. Okey, jadi kita perlu memadatkan ya, kita padat. Kita ada masalah kita walaupun kita padat media tanam ini ya tidak menjadi masalah ya teman-teman. Kerana kita menggunakan bahan media tanam yang sangat bersifat poros dan gembur. Poros dan gembur ya. Memang bersifat poros dan gembur. Jadi kita tidak akan mengalami masalah keras media tanam, tidak akan timbul masalah keras ya. Kerana kita menggunakan media tanam yang sangat bersifat poros dan gembur. Itu oleh kerana itu teman-teman ya, dalam pemilihan bahan untuk Anda jadikan media tanam sangat penting sekali untuk Anda menggunakan media tanam yang bersifat poros dan gembur. Okey. Teman, kemudian apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita akan memasuk ya, kita menanam stek daripada pokok bugambil kita ini ya teman-teman, kita akan tanam ya. Okey, sebelum itu teman-teman, apa yang kita perlu lakukan apabila kita sudah selesai meletakkan media tanam ke dalam pasu seperti ini? Okey. Yang kita perlu lakukan adalah teman, kita akan tebuk lubang di tengah-tengah media tanam ini ya. Bismillah, macam tu. Tebuk. Kenapa kita perlu menebuk lubang teman-teman? Okey, sudah tentu ada sebabnya. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan kerosakan kepada kulit ya, pada kulit stek pokok bugambil kita ini. Teman-teman, ini untuk mengelakkan kerosakan pada kulit stek pokok bugambil. Okey, kita mengelakkan kulit yang rosak ya. Jadi kita perlu melakukan menebuk lubang di sini. Jadi ia tidak akan rosak. Okey. Ini apabila berlaku kerosakan di sini teman, ini juga boleh menyebabkan stres kepada stek cabang pokok bugambil kita. Okey. Jadi oleh itu kerana kita perlu membuat lubang di tengah-tengah media tanamnya. Okey, kemudian kita masukkan. Bismillah. Okey, macam tu. Kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu memadatkan lagi ya. Kita padatkan lagi. Okey, media tanam. Kita padatkan macam tu ya. Pastikan stek daripada cabang pokok bugambil kita ini teman-teman ya, benar-benar dalam keadaan yang kukuh ya, tidak bergoyang. Itu sangat penting. Okey. Pastikan macam tu. Nampak? Tidak bergoyang kan? Okey, macam tu. Pastikan ya benar-benar dalam keadaan yang kukuh, tidak bergoyang. Okey. Kemudian teman-teman, apabila kita sudah selesai melakukan penanaman seperti ini ya, saya teman, tegap ya, tidak bergoyang. Okey, langkah seterusnya ialah teman-teman, apa yang kita perlu lakukan di sini adalah apa yang kita perlu lakukan di sini adalah teman-teman,
kita melakukan pembungkusan ataupun penyungkupan. Okey, anda boleh gunakan kertas plastik untuk membungkus dia ataupun anda boleh menggunakan cup seperti ini saja. Okey, baiklah teman, untuk perkongsian saya pada kali ini saya menggunakan cup seperti ini. Ini ada cup bekas ya, bekas air, kita tutup. Bismillah. Nampak? Mudah kan macam tu. Okey, kemudian teman, kita akan untuk mengelakkan udara masih lagi keluar dari cup atau gelas ini, kita tambahkan sedikit media tanam pada bahagian luar tepi gelas ini. Okey, kita tambahkan ya. Kita masukkan sedikit di luar tadi. Kita masukkan sedikit ya. Kita masukkan sedikit. Macam tu. Masukkan ya. Okey. Untuk keliling ya teman. Keliling ya, keliling pada gelas tu. Okey. Macam tu. Secara tidak langsung teman-teman, apabila kita mengisi media tanam di bahagian tepi cup ini, secara tidak langsung ia akan membantu kita menahan ya, menahan cup ini daripada terlepas, okey, daripada dalam pasu ini. Itu ada salah satu sebabnya, okey, fungsinya. Dan di samping juga ia akan membantu mengekalkan udara di dalam gelas ini ya. Okey, kemudian teman-teman, apa kita perlu lakukan adalah kita siram lagi ya, kita siram dengan air lagi bagian tepi ini. Okey. Teman. Kenapa kita siram teman biar basah? Kerana biar ya lebih padat ya, lebih padat pada bagian tepi gelas ini ya. Jadi ya tidak akan bergerak nanti. Okey, nampak macam tu teman. Okey. Kita sudah selesai melakukan penanaman. Okey. Mengapa kita perlu menutup dengan menggunakan gelas ataupun bilik plastik teman? Ini adalah bertujuan untuk mengekalkan kelembapan pada stek cabang yang kita tanam tadi. Kerana apabila ia kering, ini boleh menyebabkan stek yang kita tanam tadi akan mati. Okey, terutamanya pada musim panas. Jadi kita melakukan penutupan ataupun penyungkupan seperti ini adalah untuk membantu mengekalkan kelembapan pada stek yang kita tanam tadi. Okay, itu adalah tujuan mengapa kita melakukan penutupan seperti ini. Okey. Okey. Baiklah teman, setelah anda selesai ya, setelah anda selesai melakukan penanaman seperti ini, okey, langkah yang seterusnya anda perlu lakukan di sini ialah teman-teman ya, anda hendaklah sentiasa melakukan pengawalan kepada pokok yang anda tanam ini. Terutama sekali pastikan media tanam ini sentiasa dalam keadaan lembap. Okey, bagaimana teman-teman untuk anda mengetahui bahawa media tanam ini masih dalam keadaan lembap? Ialah dengan cara anda korek sedikit media tanam ini, sekiranya masih sudah kering, anda lakukan penyiraman lagi. Jangan terlalu basah, siram lagi. Okey. Kemudian teman-teman, elakkan pastikan stek yang anda tanam ini diganggu oleh hewan-hewan peliharaan seperti ayam dan kucing. Itu adalah merupakan hewan yang terbiasa kita pelihara di kawasan perumahan kita. Okey. Lepas tu hendaklah anda meletakkan di tempat terdedah, jangan letak di matahari yang panas langsung kerana boleh menyebabkan stek anda mati kerana terpanas. Dan jangan juga anda letakkan di bawah siraman hujan secara langsung, juga boleh menyebabkan stek anda mati kerana media tanam akan menjadi terlalu basah, lembap dan stek anda akan menjadi busuk dan mati. Okey. Okey, lepas tu teman, hanya anda akan boleh menyiram lagi semula ya selepas seminggu daripada penanaman pertama ini. Itu pun kalau media tanam anda sudah dalam keadaan yang kering. Okey. Okey. Bagaimana pula bilakah masa sesuai untuk anda membuka penutup ini? Okey, anda boleh buka penutup ini setelah 25 hingga ke 30 hari. Ini bergantung kepada bagaimana keadaan tumbuhnya tunas baru. Okey, apabila tunas baru nanti teman, barulah anda boleh membuka sungkupan ini ataupun penutupan ini. Okey, baiklah teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali teman, mari kita sama-sama tengok sesuatu pada contoh teman. Contoh yang saya telah lakukan, okey, dengan cara yang sama, okey, pokok yang sama ini teman ya. Ini ada hasilnya. Nampak ini teman, akar pun sudah tembus ke bawah. Akar ya teman ya, akarnya nampak. Itu akar dia dah tembus ke bawah pun. Jadi ini adalah hasil dengan cara yang sama teman, nampak? Macam tubuh pucuk muda, nampak? Kan? Macam tu, ini adalah hasilnya teman. Okey. Jadi saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya teman untuk perkongsian saya pada kali ini. Itu salah satu cara anda menanam stek dari cabang pokok bougainville anda 100%
akan tumbuh. Okey, baiklah teman, seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, pastikan anda klik tombol subscribe, like, share dan komen ya, supaya anda akan mendapat mengikuti perkongsian-perkongsian terbaru daripada channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian ya. Okey. Baik, bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe itu teman-teman, silalah subscribe kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Anda tidak perlu membayar sesen pun. Okey, baiklah teman-teman. Cukup sampai setakat dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya. Salam satu hobi, salam bonsai. Sebisa Assalamualaikum, bye-bye. Sebelum saya mengakhiri, mari kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Salam satu bi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.